Hari ini, genap setahun pentadbiran negara di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional PN. Pastinya sepanjang tempoh itu, pelbagai sejarah baharu terlakar buat negara terutama cabaran menghadapi wabak COVID-19 dan membantu rakyat yang terjejas teruk akibat pandemik itu. Wartawan Abdul Hakim Hassan ada butirannya. Saya Muhyiddin bin Muhammad Yassin setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri dan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya. Setahun lalu, 1 Mac 2020, Tan Sri Muhyiddin secara rasmi mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 yang sah di tengah-tengah kemunculan pandemik COVID-19 yang bukan hanya menggemparkan dunia malah juga Malaysia. Tugas memimpin negara bermula dengan pelbagai rintangan akibat wabak berkenaan. Setiap langkah difokuskan untuk meringankan beban rakyat yang terjejas dan pada masa yang sama memastikan kestabilan dan keharmonian tanah air yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Mengambil kira COVID-19 yang mengganas, kerajaan akhirnya menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020 walaupun mengetahui impak besarnya kepada pembangunan dan ekonomi negara. Akhirnya usaha keras itu membuahkan hasil apabila negara berjaya menurunkan kes harian COVID-19 selain mendapat liputan media antarabangsa mengenai kejayaan Malaysia mengawal penularan COVID-19 di negara. Walaupun kerajaan rugi 2.4 bilion ringgit sehari sepanjang PKP, namun tidak menghalang pemimpin negara untuk merangka pelan bantuan kepada rakyat. Kerajaan akan menyediakan bantuan prihatin nasional. Bantuan prihatin nasional iaitu pemberian tunai secara one-off dengan peruntukan hampir 10 bilion ringgit. Pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin diperkenalkan dengan jumlah 250 bilion ringgit untuk melindungi kebajikan rakyat dan merangsang semula ekonomi dengan slogan tiada siapa yang tercicir. Bantuan Prihatin Nasional BPN iaitu pemberian tunai secara one-off dilaksanakan dengan peruntukan hampir 10 bilion ringgit. Selain itu, bagi menangani situasi ekonomi, Pelanjana Semula Ekonomi Negara atau Penjana diperkenalkan merangkumi 40 inisiatif bernilai 35 bilion ringgit. Antaranya perluasan program subsidi upah, program insentif pengambilan pekerja dan penambahbaikan skim PEKA B40 bagi menampung pembiayaan kesihatan. Usaha meringankan beban rakyat tidak terhenti di situ. Kerajaan juga membenarkan pengeluaran wang akaun 1 dan 2, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menerusi program Air Lestari dan Air Sinar. Fokus utama kerajaan bagi memastikan kelangsungan hidup rakyat. Januari 2021, kerajaan mengumumkan peruntukan 15 bilion ringgit menerusi bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai susulan PKP 2.0. Antara yang diperkenalkan, pemberian moratorium bayaran balik PTPTN selama 3 bulan dan bantuan one-off RM500 kepada pemandu teksi, bas dan pemandu e-hailing. 4 Februari lalu, hubungan Malaysia-Indonesia diperkukuh dengan pertemuan pemimpin kedua-dua negara. Lawatan rasmi 2 hari ke negara itu antara lain bagi mengetengahkan dasar-dasar terbaru kerajaan, terutama isu yang memberi manfaat bersama. Ia merupakan lawatan rasmi keluar negara pertama Tan Sri Muhyiddin sejak menjawat jawatan Perdana Menteri. Satu lagi sejarah negara terlakar apabila kali pertama vaksin COVID-19 tiba di negara pada 21 Februari. Tan Sri Muhyiddin Yassin muncul individu pertama menerima suntikan sulung vaksin keluaran Pfizer-BioNTech berkenaan pada hari pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program vaksinasi percuma secara besar-besaran ini bertujuan untuk memastikan seluruh penduduk negara termasuk warga asing dilindungi daripada COVID-19. Laporan Abdul Hakim Hassan, Berita Al Hijrah.